Sebagai langkah proaktif dan berterusan dalam memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia, KPM sentiasa mengambil langkah-langkah strategik dengan menggalakkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan warga pendidik dan juga memastikan penekanan dan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu ini sentiasa menjadi keutamaan, apatah lagi KPM adalah peneraju penguasaan, peningkatan dan pemartabatan bahasa Melayu dalam negara. Saya fikir penting untuk kita lihat sentiasa bahawa usaha ini adalah usaha yang berterusan dan ia mesti diikuti dengan langkah-langkah yang mencerminkan komitmen yang berterusan sebagai memastikan bahasa Melayu sebagai aset kebangsaan yang penting dan dalam masa yang sama melihat keperluan bahasa Inggeris ini juga untuk ditingkatkan dari segi mutu pendidikan bahasa Inggeris itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, hikayat Hang Tuah adalah sebuah hikayat yang bukan sahaja melihat kepada keseluruhan bagaimana Hang Tuah itu dinobatkan sebagai pahlawan, tetapi sisi-sisi perjalanan keilmuan, ekosistem pendidikan Hang Tuah dan rakan-rakannya itu sangat penting untuk kita cermati dan tekuni bagaimana ekosistem pendidikan Hang Tuah ini memberikan kesan yang besar khususnya dalam isu-isu ketika memimpin Melaka secara strategik, memimpin maknanya dari segi pasukan-pasukan hulu balang negara ketika itu untuk melakukan proses-proses diplomasi. Ini saya tak cerita curi Tuan Puteri lah cerita yang diplomasi punya agenda. Hikayat Hang Tuah memaparkan bahawa sisi pendidikan Hang Tuah itu sangat konsisten dari segi perguruannya. Beliau berguru dengan pelbagai lebay dalam hikayat yang mengajar tentang Al-Quran dan juga beliau menguasai 12 bahasa termasuk Jawa, Portugis, Cina dan pelbagai bahasa asing yang lain. Ya. Bahasa Jawa saya setakat Kabare, Waras, Medang. Kalau raya, standard Jaluk Ngapura, sehingga akhir-akhir ya. Itu saja. Tetapi menunjukkan bahawa penguasaan 12 bahasa ini sangat luar biasa. Dan proses penguasaan bahasa ini harus dimulakan daripada awal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebagai seorang ibu yang sedang memantau 2 orang anak yang sedang mengikuti bahasa di sekolah aliran perdana khususnya, seorang ambil bahasa Perancis, seorang ambil bahasa Jerman, tetapi kedua-duanya boleh berbahasa Korea. Itu yang saya pelik. Ambil bahasa lain tapi kefasihannya itu adalah bahasa Korea. Jadi ini antara perkara-perkara yang sedang saya fikir perlu diberikan perhatian khususnya dalam meningkatkan mutu penguasaan bahasa-bahasa asing termasuk bahasa Inggeris. Dan kita tak perlu menunggu kurikulum 2027 untuk penguasaan bahasa Inggeris ini. Penguasaan bahasa Inggeris, mutu penguasaan bahasa Inggeris harus dimulakan daripada sekarang. Sebab itu saya melihat kepada program-program yang telah pun diikuti oleh tuan-tuan dan puan-puan khususnya dalam memperkukuhkan guru-guru kita. Sebagai contoh, pada tahun 2024, sasaran program adalah untuk melatih 8,000 guru option bahasa Inggeris. Setakat tahun 2023, sebanyak 52% daripada keseluruhan guru bahasa Inggeris di bawah KPM telah berjaya mendapat tahap CEFR C1. Jadi ini antara perkara yang sedang kita lihat untuk melatih 8,000 guru option bahasa Inggeris. Kita juga sedang melaksanakan inisiatif Highly Immersive Program dengan whole school approach di semua sekolah, dan kejayaan program ini telah dicerminkan dengan pencapaian sebanyak 96% daripada 10,000 sekolah yang telah mencapai tahap immersif 3 dan 4 pada tahun 2023. Untuk itu juga unjuran Kementerian Pendidikan Malaysia sekurang-kurangnya 10,196 guru bahasa Inggeris baru diperlukan dalam tempoh 5 tahun ke hadapan melalui pendekatan yang holistik, program dan mutu pendidikan bahasa Inggeris yang dapat ditingkatkan di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan,
Saya fikir ini antara program yang boleh kita laksanakan terus, mengupayakan apa sahaja narasumber yang kita ada untuk memastikan mutu pendidikan bahasa Inggeris ini dapat dipertingkatkan, penguasaannya itu juga berkembang dan diperluaskan, bukan sahaja di kalangan guru, termasuk juga di kalangan anak murid kita.